Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diizinkan oleh Allah, yang mana kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun pada malam ini, yang mana untuk kita sama-sama merenung dan begitu juga untuk sama-sama kita mengenal pasti makna ataupun tujuan kita hidup dekat dunia ini. Yang lain tak bukan, pada malam ini kita sendiri ingin membawa satu dimensi yang kita anggap sebagai satu usaha untuk kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita mengharapkan apa yang kita lakukan pada malam ini tuan-tuan sebagai satu pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam majlis ilmu ini untuk kita mengharapkan rahmat Allah melalui majlis yang mulia ini, dan kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita menghirup udara yang nyaman, walaupun kita masih lagi diuji dengan COVID-19, iaitu jumlah yang tertinggi pada hari ini, rekod 2,525. Dia 25. Satu angka yang boleh dikatakan besar dalam sejarah kita tuan-tuan, yang mana kita lihat ini satu perkara yang membimbangkan, namun kita masih bersyukur pada Allah. Dan dalam kebimbangan kita masih lagi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dicukupkan rezeki dan pelbagai lagi nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita fikirkan apakah yang perlu kita jadikan imbalan untuk kita membawa diri kita mendapat redha Allah. Kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita diuji dengan ujian ini, kita bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah, masjid sudah mula buka. Tempat saya dah boleh dah untuk solat Jumaat seramai 40 orang. Dan begitu juga solat fardu berjemaah 40 orang. Alhamdulillah, ini satu berita yang sangat-sangat baik, yang mana kita anggap sebagai satu pemberian pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lama nanti insya-Allah minta masjid dapat berfungsi dengan sempurnanya. Begitu baik, kita dah lebih kurang 2 bulan masjid ditutup, kita tak dapat nak menjalankan aktiviti ibadah kita dengan baik. Maka kita dapat melaksanakan bagi mereka yang merindui rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk pada perbincangan hadis yang berkaitan dengan apakah daripada hadis yang kita daripada adab mufrad. Kita belajar hadis daripada adab mufrad, kita sambung pengajian daripada kitab hadis adab mufrad.
Sekejap saya dah share mana saya berhenti itu. Okey. Pada hadis yang lalu kita ceritakan tentang bagaimana seorang lelaki daripada Yaman dia bertawaf mengelilingi Kaabah, tuan-tuan, sambil dia mendukung ibu dia di belakang ni, tawaf mengelilingi Kaabah, yang mana ibunya dalam keadaan uzur. Dalam keuzuran ibu itulah dia dukung ibunya, dia letak kat belakang, dia pusing 7 tawaf. Punyalah dahsyat, yang mana dia menggendong ibunya sambil dia mendendangkan syair ataupun kasidah. Dia kata, inni laha ba'iruhal muzallalu in udhi'arat rikabuha lam udh'ar. Kata, sungguhnya aku bagi tunggangannya yang hina, jika dia takut menunggangiku maka aku tidak takut ditungganginya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila dia rasa dia dah betul-betul berbakti pada ibunya, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia nampak seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang mana dia berkata, wahai Ibnu Umar, kau nampak tak apa yang aku buat ini? Aku menggendong ibuku yang sangat tua ini untuk melakukan ibadah haji, tawaf dan seumpamanya. Tawaf dengan sa'i sekali dia angkat ibu dia. Ya. Berat tak berat tu kita tak tahulah, mungkin ibu dia tak seberat macam saya dah, tuan-tuan. Tapi dia gendong ibu dia, tuan-tuan. Bayangkan. Kemudian dia tanya pada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah apa yang aku lakukan ini dapat membalas jasa ibuku? Dia kata, aku gendong dia dalam keadaan dia tidak terbeban nak berjalan, dia tak larat nak berjalan, tapi aku gendong dia. Adakah kau lihat aku dapat membalas jasanya selama ini? Maka Ibnu Umar mengatakan, wala bizafratin wahidah. Dia kata, tidak, walaupun dengan sekali tarikan nafas ketika dia melahirkan kau. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini kalau kita lihat cabaran ibu nak membesarkan kita ni. Jadi bak kata orang, kita duk luahkan tenaga dan bakti kita kepada mak kita ni, tuan-tuan, takkan terbalas jasanya. Buatlah you bagi, you name it, bagi satu gunung emas Uhud dan sebagainya, tidak akan terbalas. Ya, memang tidak akan terbalas, tapi kita disyariatkan semampu mungkin kita nak gembirakan mereka, semampu mungkin kita nak berbakti kepada mereka, supaya mereka tidak hidup susah. Nampak? Jangan pula kita kata, alamak, kalau aku buat pun bukan terbalas pun. Tidak. Sama kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita ibadah, kita berzikir, kita solat, kita tidak akan mampu untuk menampung segala jasa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Tak mungkin. Tidak ada siapa yang akan mampu menampung, ya, ataupun membalas jasa Allah Subhanahu wa taala. Nak bandingkan dengan nikmat, tak payah cukuplah mata kita ni, tuan-tuan. Ya, jantung kita ni yang 24 jam, macam saya ni umur dah berapa puluh tahun dah, tak berhenti-berhenti. Bayangkan macam mana kita nak balas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tak mungkin kita dapat balas, tuan-tuan. Betul tak? Ya. So bila kita kata membalas segala jasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tu, maka kita anggap ia berkait satu perkara yang sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan. Walaupun tak dapat kita nak membalas seluruhnya, tapi kita perlukan perbuatan itu. Kita memerlukan perkara itu. Pasal apa? Sebab ia akan memberi kebaikan pada kita balik. Dia kata, betul, kita tak dapat membalas jasa. You buat baik macam mana sekalipun dekat mak bapak kita, takkan dapat membalas jasanya balik, seperti mana kata Ibnu Umar. Tetapi memang kita buat semampu mungkin. Jangan sakiti mereka, yang mana perkara ini akan memberi imbalan yang terbaik kepada kita, tuan-tuan. Jadi memberi imbalan kepada kita dan akan memberi keputusan yang baik, pengakhiran yang baik. InsyaAllah dekat akhirat kita akan mendapat ganjaran daripada Allah, dan kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abdullah bin Amr. Ya,
An Abdullah bin Amr, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. An Abdullah bin Amr qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyani faqala irji' ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata dekat sini tuan-tuan, seorang lelaki datang kepada Nabi untuk berbaiat untuk berhijrah, dan dia telah meninggalkan kedua ibu bapanya dalam keadaan menangis. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah engkau kepada kedua-duanya dan engkau jadikan kedua-duanya ketawa sebagaimana engkau telah menjadikan kedua-duanya menangis. Nampak tu, nak pergi baiat, nak pergi berhijrah, nak tinggalkan bumi Mekah, sampai mak bapak dia menangis sebab ditinggalkan oleh anak dia. Sedangkan dalam keadaan itu ibu bapanya tak mampu untuk menjaga diri dia. Maka dia menangis, dia sedih sebab anak ditinggalkan dia. Nabi dapat tahu seorang sahabat ni dia pergi nak ikut Nabi SAW. Nabi kata, balik, ketawakan balik ibu bapa kamu. Jangan pergi hijrah, jangan pergi berjuang. Perjuangan kamu, alhamdulillah kamu dah masuk Islam, kamu pergi berbakti pada mak bapak kamu. Nampak? Jadi ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sama juga ada sepotong hadis Nabi SAW yang Nabi nyatakan kepada para sahabat. Yang sahabat dia pergi perang, yang mana mak bapak dia menangis. Nabi kata, balik berbakti pada mak bapak. Mak bapak dia memerlukan dia, tak payah pergi perang. Macam tu sekali kedudukan mak bapak. Sampai nak pergi jihad pun Nabi tak bagi. Nabi kata, prioriti berikan kepada kedua ibu bapa kamu. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang perkara ini, kita nak tengok betul ke tak perlu nak pergi Allahumma salli ala Muhammad, nak pergi berjihad. Tak perlu ke macam tu? Dia tak juga tuan-tuan. Kalau kita sebut tentang perkara macam tu, susah juga. Tapi bagaimana ulama mentakwilkan hadis ini tuan-tuan? Ya, yang dimaksudkan kalau peperangan itu fardu kifayah. Maksud fardu kifayah apa? Cukup sebahagian saja yang pergi pergi mengerjakan peperangan itu, maka sebahagian lagi menjaga. Bukan semua pergi perang. Nampak? Kalau fardu ain, memang kalau katakanlah Madinah kena serang, so semua kena berhijrah, itu kena tinggalkan mak bapak. Pasal apa? Semua kena berjuang untuk mempertahankan negara. Tapi kalau peperangan yang melibatkan fardu kifayah, maksudnya bukan semua pergi, sebahagian. So Nabi yang kata yang nak pergi jihad tu sebabkan mak bapak kamu memerlukan kamu. So bila dia memerlukan kamu, kamu kena bakti pada dia. Jihad tolak tepi dulu. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, ulama mengatakan mengenai hadis ini, kenapa Nabi suruh dia balik? Sebab mak bapak dia memang keuzuran. Mak bapak dia memang tak mampu, tak ada siapa yang boleh jaga. Sebab tak mungkin uzur, sakit. Mungkin kalau mak bapak dia masih muda ke, boleh bekerja sendiri, boleh mencari rezeki dan seumpamanya, maka ia tidak menjadi masalah. Itu boleh kita katakan sebagai kategori dimaafkan. Tak apalah dia tinggalkan mak bapak dia boleh uruskan hidup dia sendiri. Tapi mungkin dari segi sudut ini, Nabi SAW menerangkan dalam keadaan mak bapak tak boleh nak menguruskan diri sendiri. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita masuk bab yang ketujuh daripada kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, kitab Babu Uquqil Walidaini. Ya, bab pada menyatakan derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Ni bab khusus yang mana cerita tentang derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Ni ada amaran keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca hadisnya. An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini wa jalasa wa kana muttaki'an. Ala wa qawlu zuri wa ma zala yukarriruhu hatta qultu laitahu sakat. Baik, Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mahu tahu bahawa aku kabarkan tentang sebesar-besar dosa, ya, atau dosa besar yang paling besar, ataupun dosa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, bahkan wahai Rasulullah, ya memang kami nak tahu. Baginda telah bersabda menyekutukan Allah, tu derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Ya, Rasulullah pun duduk sedangkan sebelumnya baginda dalam keadaan bersandar. Dan az-zur iaitu berkata palsu, berbohong ataupun penyaksian palsu atau membuat tuduhan palsu. Terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sehingga aku berkata, kalaulah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ni ya ceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari Nabi sedang duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat. Nabi kata, hendakkah aku kalau aku ceritakan kepada kamu tentang dosa yang paling besar sekali? Nabi tanya pada para sahabat, nak tak kalau aku cakap pada kalian dosa yang paling besar? Nabi ulang sebanyak 3 kali. Kenapa Nabi SAW duk ulang sebanyak 3 kali, tuan-tuan? Sebab Nabi nak kasih sahabat supaya dia peka dan dalam keadaan sedar, supaya dapat memberikan tumpuan kepada apa yang Nabi nak khabarkan selepas ini. So Nabi kata, Nabi ulang kali, nak tahu tak tentang dosa yang paling besar? Nak tahu tak dosa yang paling besar? Kalian nak tahu? Nabi ulang je kali supaya para sahabat yang mungkin terlena ke ataupun sedang menguap ataupun dalam keadaan kepenatan, maka Nabi ulang-ulang tu mereka yang dalam keadaan leka sedar, memberi tumpuan yang begitu fokus terhadap apa yang Nabi SAW nak katakan. Maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kami memerlukan, kami nak tahu tentang apa yang kau khabarkan. Maka Nabi SAW ada 3 dosa yang paling besar sekali. Nabi kata pertama, al-isyraku billah, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini dosa yang tidak terampun bagi mereka yang mati tidak sempat bertaubat. Maksudnya mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan dia itu sudah murtad kepada Allah. Wal iyadu billah, kita minta pada Allah supaya kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini, terutama dosa syirik ni, tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya Allah mengampunkan, Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya, tetapi Allah mengampunkan dosa selain itu. Maksudnya apa? Kalau orang tu mati dengan apa-apa dosa tak sebab bertaubat, hatta tak pernah sembahyang, hatta berzina 1000 kali sekalipun, hatta kalau mati dia membunuh orang, ya, apa saja dosa, kalau mati dan tersebut taubat, satu hari nanti insya-Allah dekat akhirat Allah akan ampunkan selepas diseksa di api neraka, seperti mana dikhabarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu saja yang Nabi takkan Allah Subhanahu wa taala takkan ampunkan, mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, mati dalam keadaan murtad, keluar daripada agama Islam. Ini ataupun mereka mati dalam keadaan terbatal iman dia melakukan perkara yang syirik sehingga terbatal imannya, tuan-tuan, maka ini dosa yang tidak diampunkan. Sebab itulah disebutkan dalam Al-Quran, orang kafir ini duduk selama-lamanya dalam api neraka, sedangkan orang mati dalam keadaan Islam, walaupun dosa sebesar mana macam mana sekalipun, lama mana dulu dalam neraka, satu hari nanti dia akan dikeluarkan, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir selama-lamanya tidak akan keluar. Sebab itulah Allah kata satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampunkan sama sekali, itu yang pertama. Dan Nabi sebut wa'uqul walidain, iaitu menderhaka kepada kedua ibu bapa. Kita sudah bincangkan menderhaka kepada ibu bapa. Maksud menderhaka pada ibu bapa ni, tuan-tuan, dia berlawanan dengan berbuat baik pada ibu bapa. Dalam bahasa Arab disebut birrul walidain, lawannya uququl walidain.
birrul walidain berbuat baik pada ibu bapa. Uququl walidain tidak berbuat baik pada ibu, derhaka pada ibu bapa. Apakah yang dimaksudkan dengan berbuat baik pada ibu bapa? Iaitu berbakti pada dia. Itu pertama. Kedua, mendengar arahan dan perintah ibu bapa. Ya. Dan ketiga, menyenangkan hati mereka. Itu maksud birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapa. Manakala menderhaka pada ibu bapa, kita lihat pada perlawanannya. Ya, tidak berkhidmat, dia biarkan mak bapak dia lapar, hidup susah. Sedangkan kalau mak bapak tu susah, tak boleh nak tanggung diri sendiri, anak yang kena tanggung kalau anak tu mampu. Ada orang tanya, Ustaz, mak bapak saya miskin, tak mampu nak tanggung diri dia, tuan-tuan. Macam mana? Anak kena tanggung lah. Ustaz, saya pun terima zakat, saya pun tak mampu nak bagi mak bapak saya duit. So macam mana? Adik-beradik lain saya berdua saja. Yang lain semua tak ada adik-beradik. Kami adik-beradik semua miskin-miskin belaka. Jadi siapa yang patut bayar zakat? Zakat lah. Zakat lah yang bayar pada mak bapak dia, tuan-tuan. Nampak tak? Tapi kalau anak beranak yang kaya, kena wajib tanggung. Kalau contoh macam mak bapak saya tak mampu untuk nak beli makan, nak penghidupan tempat rumah, yang tanggung siapa? Saya yang wajib tanggung. Nampak tak? Itu salah satu yang dinamakan sebagai berbuat baik kepada ibu bapa. Ya, kalau selain daripada itu, kalau dia tak buat baik, tak tolong, ya, tak membantu, itu maksudnya derhaka. Saya tak pernah tengking mak bapak saya, Ustaz. Saya tak pernah marah. Tapi kamu membiarkan mereka kelaparan, kamu biarkan mereka dalam keadaan kesusahan, itu juga namanya derhaka. Itu yang pertama. Kedua, yang dimaksudkan berbuat baik pada ibu bapa iaitu mendengar arahan ataupun mengikut arahan dan perintah ibu bapa. Walaupun perkara itu bukan wajib, perkara itu harus. Contohnya, apa hukum makan mi goreng mamak? Makan mi goreng mamak hukumnya harus. Tapi kalau mak kata, Along, mak teringinlah nak makan mi goreng mamak, jadi kalau mak dah suruh, wajib beli kalau kita mampu. Kalau kita rasa kita ni tidak keberatan, maksudnya tidak terhalang, maksudnya mampulah nak beli, mampulah untuk kita pergi sana. Jadi kalau sekadar kedai mamak tu, carilah mana-mana kedai mamak yang dekat dengan rumah dia kan, beli mak ni. Dan kebetulan mak duduk dekat. Tapi kalau mak duduk jauh, kat Penang ke ataupun lebih jauh daripada itu, tuan-tuan, maka itu kita kata tak boleh lah. Mak kata, mak nak mi goreng mamak, nampak? Ya, mak duduk kat Penang, kat KL. Mak takkanlah nak hantar dari KL pergi Penang. Tak mungkin. Ya, itu. Tapi zaman sekarang ni boleh kata mak dekat Penang, mak nak mi goreng mamak, mak tak lagak nak keluar. Tak apa-apa ya. Saya call Grab dekat Penang hantar kat rumah mak saya. Dah bayar settle. Itu tak apa, tak ada masalah. Dan kedua, maksudnya berbuat baik pada ibu bapa iaitu dalam erti kata mendengar arahan mak bapak selagi mana ikut kemampuan kita. Seperti tadi kan. Dan kedua, tidak bertentangan dengan hukum syarak. Nampak? So mak bapak kita tak bagi semayang, mak bapak tak pergi haji, itu tak boleh lah. Maksudnya kalau dia mak suruh, kalau kita buat benda yang melanggar perintah Allah, maka tak wajib ikut. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pernah saya cerita, ada seorang lelaki ni mak dia tak bagi nak pergi haji. Saya dah cerita ya. Bagaimana tak kata tak boleh pergi haji, dia kata. Kecuali kalau dia pergi haji tak ada siapa nak jaga mak dia. Sebenarnya dia kata kalau dia pergi haji pun ada adik-beradik lain yang boleh jaga mak dia. So tak ada masalah sebenarnya kalau benda tu berlaku, isu tu tidak menjadikan ia sebagai penghalang untuk dia pergi haji. Maka saya kata kena pergi haji. Kalau mak kecil hati, biar dia kecil hati. Sebab apa? Takkan kita nak langgar perintah Allah semata-mata nak jaga hati mak. Itu tidak dikira sebagai derhaka. Ya. Dan ketiga, menggembirakan ibu bapa. Itu maksud berbuat baik pada ibu bapa. Gembirakan hati dia, ya, bagi benda yang dia suka, raikan dia. Dan yang dimaksudkan menderhaka kepada ibu bapa iaitu membuatkan mereka menangis, membuatkan mereka marah dan seumpamanya. Marah bukan perkara yang batil lah. Maksudnya kalau kita nak pergi haji, mak kita marah, itu tak dikira derhaka. Sebab apa? Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang mak tu yang ada.
Tapi kita buat mak marah, kita duk tengking mak. Engkau cakap baik-baik aku ni mak kau. Wah, marah tu. Itu derhaka. Dosa yang sangat besar. Itulah yang Nabi sebut, kalian nak tahu tak dosa yang paling besar? Kalian nak tahu tak dosa yang paling besar? Kalian nak tahu tak dosa yang paling besar? Wah, macam tu sekali. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai macam tu sekali berulang, inilah dosa yang sangat-sangat besar. Pertama, syirik pada Allah. Yang jatuh nombor 2 iaitu menderhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian Nabi SAW sebut wa qaulu zuri, kata-kata palsu, penyaksian palsu. Itu ketiga. Ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi menyatakan yang ketiga dosa yang paling besar, membuat statement palsu, penyaksian palsu, dosa besar. Membohonglah tuan-tuan. Yang mana cerita dekat dalam internet ataupun dia sampai, saya pun tak tahu. Zaman sekarang ni ada orang dia berani buat statement, tak tahu dari mana dia dapat. Cerita yang pasal ada ni fulan bin fulan meninggal dunia, masuk dekat WhatsApp, kita pun betul meninggal dunia. Sehinggalah tuan punya badan kata, saya masih hidup, saya masih sihat. Saya tak tahu orang macam ni, dia tak takut. Sedangkan Nabi SAW sebut, Nabi dia ulang, wa qaulu zur, wa qaulu zur. Dia kata ini dosa yang sangat besar. Nampak tak? Nabi kata akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Subhanallah. Sampai Nabi katakan, Nabi emphasize macam tu. Dan Nabi sebut qaulu zur, kata-kata palsu. Saya pun tak tahulah tuan-tuan ya. Yang mula-mula kita kata isu daging kartel yang kata haram tu kan, dia sebut 40 tahun kita dimakan daging kartel yang haram, yang diimport ni tuan-tuan, selama 40 tahun. Siasatan sudah dijalankan bukan 40 tahun. Dia start daripada 2014, lebih kurang dalam 6 tahun. Saya tak tahu daripada mana dia dapat tuan-tuan. Lebih kurang 7 tahun lah kan. 7 tahun, yalah, memang lama tuan-tuan, memang lama. Isu kartel ni buat kita marah, sungguh marah-marah. Memang sungguh kita tak jangkakan benda ni berlaku. Tapi bukan sebagai satu lesen kita nak buat fitnah dan seumpamanya. Kadang-kadang kena kesiasatan dan sebagainya. Kadang-kadang disebut tentang kenapa Menteri Agama tidak mendedahkan nama syarikat tu. Ada sebab tu dah dijelaskan, ada penjelasan daripada pihak berkuasa juga. Tak boleh nak didedahkan. Pasal apa? Takut yang pemegang jenama tu jadi mangsa. Sebab apa? Ada yang memalsukan jenama tu. Ada jenama-jenama yang memang ikut prosedur betul, tapi dia menjadi mangsa. Nampak tak? Ini benda yang tak boleh dipandang ringan dan tak boleh diapalah. Bukan sembarangan. Kadang-kadang nak keluarkan nama syarikat pengeluar pembekalan tu, takut-takut tersalah. Dia kena sabitkan betul-betul. Jadi kalau dikeluarkan nama tu, sedangkan boleh menimbulkan risiko yang sangat besar. Pasal apa? Bayangkan kalau nama-nama syarikat pengeluar daging kartel ni tuan-tuan dikeluarkan dan tak sabit, mahkamah tak sabitkan dia salah, baru dakwaan ke, dakwaan pun tak masuk lagi, dia boleh saman. Dia boleh saman JAKIM. Malah dia boleh saman individu tu tuan-tuan. Nampak tak? So sangat bahaya. Maka kita jangan terus menjadi penghukum yang kita tak tahu, tak ada ilmu. Saya marah tuan-tuan. Saya memang marah bab isu daging kartel, sangat-sangat marah. Kita rasa tercabar semua. Tapi kita kena bertindak atas kepakaran kita. Macam saya bidang pengajian Islam, bidang bahasa Arab, bidang fiqh dan sebagainya. Tapi dalam bab perundangan, prosedur kerajaan dan sebagainya, kita tak tahu. Bagaimana prosedur halal dan sebagainya, kita tak tahu. Benda tu tak boleh sembarangan. Ada undang-undang dia, ada perkara yang perlu kita ikut saluran yang betul. Ikut secara dengan hati yang terbuka, bukan ikut hawa nafsu. Geram memang geram, tapi bertindak ikut. Jangan jadi seperti orang geram, orang tu belum salah lagi dia dah bunuh dah. Sedangkan kalau orang yang nak balas dendam, ikut secara profesional, cara yang betul-betul yang diiktiraf. Kita tak puas hati dengan pemimpin ni, tak puas hati dengan kerajaan sekarang katalah, tapi jangan gunakan tindakan yang tidak bijak seperti berlaku dekat Arab Spring. Tak puas hati dengan pemimpin, dia buat Arab Spring, buat riot sana, memberontak lawan pemerintah. Apa jadi dekat negara-negara yang bekas Arab Spring? Dekat Syria paling teruk lah. Libya habis. Iraq habis tuan-tuan. Habis. Negara yang susah nak hidup sekarang. Iraq dulu negara jauh lebih kaya daripada Saudi. Dia punya duit ni tuan-tuan,
Iraq dulu, dinar dia lagi mahal tu dolar. Dulu zaman saya kecil, orang Iraq datang Malaysia tu, jutawan sungguh. Ya. Tapi lepas tu dah jadi negara Arab yang paling miskin dah sekarang ni, tuan-tuan. Ya, jadi hati-hati kalau kita nak buat. So macam kita nak marah dengan pemimpin ni, marah dengan parti ni, marah dengan apa ni, ya. Profesional. Buat profesional. Jangan kita fitnah, jangan kita duk riot lawan macam Arab Spring dan sebagainya. Profesional. Undi, kempen betul-betul, lawan dan sebagainya. Menang, best. Jadi menang secara bermaruah. Betul tak? Macam jatuh ke kerajaan BN, PH naik. Ya, ikut saluran yang betul. Ya, menang. Yang dah kalah kena turun lah. Betul tak? Jadi, yalah, bab fitnah tu lain cerita lah itu. Tak nak masuk campur lah. Itu perlukan penelitian lebih mendalam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila disebut tentang kata-kata palsu ni, ya, sebab itulah kita ni jangan menjadi orang yang penyebar satu berita yang palsu ataupun berita yang tak betul. Inilah Nabi kata wa qaulu zur. Maksud kalau berbohong, penyaksian palsu. Dia buat cerita, reka cerita, lepas tu dia sebarkan kat internet. Sebab tak? Pagi tadi saya kena kecam juga lah 2-3 orang cerita pasal Syed Saddiq dia botakkan kepala. Saya dalam page saya, kita cerita pasal hukum bernazar botak kepala. Macam kata saya bernazar atas nama Allah nak botakkan kepala. Saya cerita hukum dia apa? Hukumnya sia-sia. Siapa yang berjanji untuk melakukan nazar yang tidak ada kaitan dengan ibadah, maka hukumnya sia-sia, tak wajib untuk dilaksanakan. Nazar hanya perkara yang mendekatkan kita kepada Allah. Aku bernazar, contohnya, aku bernazar nak solat sunat 2 rakaat. Aku bernazar nak pergi umrah. Tak apa. Benda yang sunat kita boleh nazarkan, tidak menjadi masalah. Tapi benda yang aku bernazar nak makan tengah hari, itu sia-sia. Sebab apa? Itu bukan ibadah. Itu adat keperluan kita. Maka ada yang kata, YB Syed Saddiq tak kata nazar pun, dia kata challenge. Kata ustaz kena tabayun dan sebagainya. Masalahnya saya ambil sumber daripada berita harian. Berita harian dan beberapa media perdana kata dia nazar. So, berita dah keluar macam tu. Saya terima lah. Ya. Lepas tu dalam challenge kata dia tak ada sebut bernazar pun, dalam live tak ada apa. Ya, itu lantak dia lah. Kita bukan nak kecam dia. Kita nak kata benda tu bukan Syed Saddiq saja buat. Tapi sesiapa saja yang melakukan botak atas nama nazar, sia-sia. Tak boleh. Tak dapat pahala pun. Ya, tak wajib untuk dilaksanakan. Jadi ada yang sentap kata macam tu. Dia kata ustaz sepatutnya kita tabayun. Ya Allah, kalau dah media prima, media perdana dah keluarkan, saya nak cek macam mana lagi? Tak boleh nak cek. Tapi saya kata, baik, mereka tak puas hati. Saya buka cek satu-satu dekat IG. Saya tengok setiap caption tu saya buka, saya baca. Jumpa dekat IG Syed Saddiq yang kata, kalau cukup amount yang saya nak kumpul ni, saya bernazar untuk membotakkan. Saya tampal, nah ni dia, senyap. Ya, ada kata minta maaf Ustaz, saya menuduh Ustaz tak tabayun dan sebagainya. Ya, tuan-tuan, kita bukan tak boleh, tak mampu macam saya nak tabayun betul ke Syed Saddiq bernazar atau tidak. Nak tabayun secara dalam mana, boleh, tak mampu saya. Kebetulan jumpa kat IG tu, alhamdulillah. Tapi bila dah keluar dekat berita perdana, kita terima lah. Betul tak? Jadi kebetulan mungkin wartawan tu jumpa dekat IG, memang Syed Saddiq kata dia bernazar. Sebab tu dia buat apa? Dia buat tajuk. Bukan salah media, betul lah tu. Bukan salah saya. Jadi saya pun kalau dengar berita mana-mana keluar dekat apa ni Instagram ke ataupun dekat WhatsApp ke, saya cek dulu. Ni cerita kematian, kena cek kat internet betul ke. Tak jumpa, Google tak jumpa berita, ni tipu ni, tak ada. Tapi cerita pasal Syed Saddiq bernazar, saya Google, betul, berita harian keluar, ada berita perdana lagi keluar. Betul lah ni. Takkan saya nak cek Instagram ke satu, banyak kerja lain nak buat. Betul tak? Tuan-tuan, kita yalah, dalam benda macam tu bukan kita nak kutuk Syed Saddiq pun, tak apa. Dia buat tu bukan berdosa pun, tak ada. Cuma konsep salah. Lain kali nak bernazar, nazar benda yang baik, puasa ke, solat sunat 2 rakaat ke, ataupun nazar nak pergi umrah ke, ataupun bernazar nak solat tahajud 3 malam ke, okey lah, macam tu, that's fine, itu bagus. Dan saya pun tak pertikaikan usaha amal yang dilakukan oleh YB Syed Saddiq, kumpul berapa puluh ribu, that's good.
Itu semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepada Syed Saddiq. Dia kumpul puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, nak beli laptop diberikan kepada golongan yang tak mampu. That's good. Kita tak kacau pun. Cuma orang sentak kata apa yang dia buat nazar kepala botak tu macam kita nak menyalahkan dia. Allah, tak ada. Kita cuma betulkan keadaan, ya. Kalau Syed Saddiq dia botakkan kepala disebabkan nazar, kita kata lain kali jangan buat. Tak perlu pasal apa, sia-sia. Tak dapat pahala. Lebih buat nazar yang mendatangkan pahala. Betul tak? Puasa ke apa sebagainya. Sebab apa dalam hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Israel radhiyallahu anhu. Nabi ternampak Abu Israel tengah berdiri tengah-tengah panas. Maka dia bertanya kepada para sahabat yang lain, apa yang berlaku kepada Abu Israel? Ya, Abu Israel ni dia bernazar, wahai Rasulullah, 3 perkara. Iaitu dia berpuasa pada hari itu, dan dia bernazar untuk berdiri, tidak mau duduk, dan dia bernazar untuk berjemur di tengah matahari. Apa respon Nabi SAW? Maka Nabi SAW respon, suruh dia berteduh dan suruh dia duduk. Suruh dia bergerak, duduk dan berteduh. Jangan teruskan berdiri dan jangan teruskan berjemur, Nabi kata, tetapi teruskan puasa saja. Nampak tak? Ini bermakna nazar ni hanya berkait rapat dengan perkara ibadah saja. Benda-benda yang harus, benda-benda yang adat macam makan, macam pakai baju, ya, itu bukan ibadah, itu jibiliyah, itu maksudnya keperluan kita, adat kita dan sebagainya, ya. Ataupun saya bernazar, saya nak pergi masjid. Masjid kan sunat kan, tapi bila kita bernazar jadi wajib. Dan satu lagi nazar, tak boleh nazar benda yang wajib. Kata, aku bernazar nak salat 5 waktu. Mana boleh bernazar tak bernazar, kau kena semayang juga. Aku bernazar nak berpuasa di bulan Ramadan. Mana boleh, Ramadan wajib. Yang boleh bernazar amalan-amalan sunat. Nampak tak? Solat fardu 5 waktu wajib. Tapi kata, aku bernazar, aku akan solat berjemaah di masjid selama seminggu. Kata contoh. Maka dia wajib buat. Asalnya apa? Solat berjemaah ke masjid sunat. Tapi bila dia bernazar, sudah menjadi wajib. Ya. Jadilah cerita tu lah. Orang tuduh saya, cerita pasal Syed Saddiq ni, saya tuduh dia bernazar. Sedangkan dia tak sebut bernazar dekat dalam live tu. Dia kata, challenge. Botak challenge. Kata ustaz dah fitnah dia. Ya, saya bukan fitnah dia. Saya ambil daripada berita harian yang sebut Syed Saddiq bernazar. Berita harian. Ya, bukan Malaysia Kini. Ya, bukan berita tak apa-apa, bukan syakap keli, tak ada. No. Memang berita perdana, wartawan profesional yang tulis. Kedua, memang dituliskan dekat IG dia. Dia kata saya bernazar. Memang jelas, bukan saya fitnah. Ini ceritalah bahawa kita pun tahu dosa qauluzur ni ataupun kata-kata palsu, kita tahu. Tapi kita tak adalah nak buat macam tu. Kita tak adalah sampai sekali tergamak nak fitnah dia. Walaupun saya bukan sokong dia, walaupun saya tak sokong parti dia, tuan-tuan. Ya, tapi kena berlaku adil, tak boleh kita nak tipu. Dan memang dia kata bernazar. Itulah cerita dia. Ya, jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa-apa kita nak buat pun kita kena selidik dulu. Jangan pastikan kita menyampaikan berita palsu sehingga Nabi SAW dia kata qauluzur. Nabi kata dosa yang paling besar menyampaikan perkara yang betul-betul menyebabkan ia mengundang dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat-sangat besar. Yang sangat besar ni sehingga menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringatan Nabi kata dosa yang paling besar 3. Ada dosa besar ya. Dosa besar ni banyak, tapi yang paling besar 3. Syirik pada Allah. Ni kalau mati tidak akan diampunkan oleh Allah. Kedua, derhaka pada mak bapak. Dan ketiga, kata-kata palsu, fitnah palsu, dakwaan palsu. Ini yang paling penting. Ini dosa ni. So kalau kita nak fitnah orang ke, nak bercakap benda-benda yang kita rasa yang cakap je lah, ini dosa besar. Nampak tak? Ya. Baik, kita baca satu lagi daripada hadis Nabi SAW. Ya. Baik. An Abdul Malik bin Umair an Warrat كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
Qala warradun fa'amla alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu yanha an kasrati thu'al wa idha'ati al-mal wa an qila wa qal. Disebutkan bahawa daripada Abdul Malik bin Umair, yang mana dia meriwayatkan daripada Warrad, tukang tulis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, Al-Mughirah bin Syu'bah siapa? Sahabat Nabi SAW. Dan beliau juga merupakan gubernur pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya. Baik, satu hari Muawiyah, iaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, menulis surat kepada Al-Mughirah. Al-Mughirah kawan dia. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Yang mana tuan-tuan, Al-Mughirah bin Syu'bah ini seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Maka Muawiyah tulis surat kepada Al-Mughirah, dia kata uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia kata tulislah wahai Mughirah dalam surat tu. Dia kata wahai Mughirah, balas balik surat aku. Dalam balasan surat tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kau dengar daripada baginda. Sebab Muawiyah ni tak semua hadis dia dengar. Ada sahabat dengar hadis ni, ada sahabat dengar hadis ni, tak semua hadis para sahabat dengar. Maka dia minta tolong bagi dia hadis yang pernah kau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Maka Warrad berkata, maka Al-Mughirah bin Syu'bah menyebut, lalu aku menyalinnya. Apakah yang Mughirah sebut? Dia kata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada banyak soal dan mensia-siakan harta, dan begitu juga banyak cakap yang sia-sia. Nampak tak? Menghilangkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan daripada hadis ini, maka Al-Mughirah suruh Warrad tulis pada Muawiyah bin Abi Sufyan, pesan kepada Muawiyah, ini dia. Ya. Ada 3 perkara. Dalam riwayat ada 4. Iaitu perkara Nabi kata jangan menderhaka pada mak bapak. Dan jangan banyak soal. Dan ketiga, jangan menghilangkan harta menjadi sia-sia. Jangan gunakan harta sampai mensia-siakan harta belanja yang tak betul. Dan ketiga, jangan banyak cakap benda yang tak berfaedah. Ini pesan Nabi. So, 4 pesanan Nabi. Pertama, jangan derhaka pada mak bapak. Ini Nabi pesan. Ini yang ditulis dalam hadis Nabi SAW. Kedua, tentang derhaka mak bapak kita tahu, sudah dibahaskan. Dan kedua, tentang banyak soal. Banyak soal ni apa? Banyak soal disebabkan kita tidak mahu beramal dengan agama. Nampak tak? Ini kisah seperti mana Bani Israel banyak soal. Dia banyak soal pasal apa? Dia tak nak buat. Kenapa nak macam ni? Kenapa nak macam ni? Kan? So macam tu jugalah kalau kita kata, ya, macam kisah kan. Ini kisah yang naik basikal. Yang naik basikal, yang basikal lumba tu kan. Yang berlari. Dia tegur tentang pakaian ketat. Saya ada satu jiran saya. Hari-hari dia kayuh 10 ke 20 km. Baju dia pakai longgar, alhamdulillah. T-shirt longgar, kasut bagus. Pakai seluar, pakai tudung. Okey, no problem. So bila kita kata perempuan lelaki tak boleh pakai baju ketat, perempuan lelaki baju ketat bersalur tu perempuan tak bersyahwat. Dalam Al-Quran surah An-Nur, Allah perintahkan perempuan pun tutup mata. Maksudnya tak boleh tengok lelaki seksi. Nampak tak? So bila kita tegur tentang jangan berpakaian seksi ketika pasukan, macam saya lah, saya suka jogging. Tapi bila time jogging, saya memang tak lari dekat kawasan stadium dengan taman dah. Tak ada lah. Saya skala je lah. Nakkan dapat mood kan, tak dapatkan apa. Pasal apa? Sebab lari kat situ memang kan berlari seluar ketatnya. Yang pakai tudung, baju ketat, seluar ketat. Ya Allah, kita pun tak nak terjebak dengan dosa. So bila kita tegur macam tu, banyak soal pada kata. Kenapa tak boleh? Kan susah macam ni. Kalau macam ni tak boleh lah nak berlari. Ada banyak soal. Dia banyak soal ni sebab dia tak nak mahu beramal dengan agama. Ada kata, kalau naik basikal kena tegur baju ketat, kenapa tak tegur atlet-atlet tu? Pergi sana pula. So, kenapa tegur atlet kita naik basikal baju ketat, kenapa tak tegur kat sekolah budak baju ketat? Sekolah tu lain lah. Kenapa tak tegur pelakon-pelakon yang cium-cium tu? Macam tu pula. Kita tumpu pada dia, yang sana tu lain cerita. Salah-salah, yang sana salah-salah juga. Betul tak? Tapi
kasratus soal ni dia banyak bersoal jawab dengan alim ulama, dia tak nak buat perkara tu, dia tak nak mengamalkan, macam orang duk pertikaikan. So banyak soal kat sini mempertikaikan hukum agama. Soalan tu bukan dia tak tahu, soalan tu nak mematikan supaya dia tak payah buat. Apa dia buat tu yang sebenarnya salah di sisi agama, sehingga kan nampak macam benar. Nampak tak? Betul. Nak tegur kami pakai baju ketat, tapi yang berlakon tu kat TV tu tak tegur pula. Kenapa tak tegur? Wah, macam tu. Orang tengok, betul juga. Macam double standard lah mufti ni. Kat TV berlakon tu dah lama dah isu tu, tuan-tuan, dah lama dah. Ya. Oh, kami naik basikal tepi jalan baju ketat, kamu tegur Kenapa tak tegur atlet-atlet yang pergi luar negara, sukan C apa semua tu? Itu pun dah disebut kan gimnastik kan dah tegur keluar kan, ulama tegur benda al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Ya. Yang benda yang jelas tak boleh, yang memang tak payah cakap, dah tahu benda tu haram. Nampak tak? Benda tu memang dah lama dah diberitahu, tuan-tuan. Jadi jelas benda ni perkara yang kita kena faham. Maka Nabi SAW larang jangan banyak soal tentang persoalan agama, seolah-olah kita nak tunjukkan benda yang haram tu jadi halal. Nampak tak? Benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala is nothing. Inilah yang berlaku pada Bani Israel. Nampak tak? Ya, wa idha'atul mal, iaitu mensia-siakan harta, duk belanja tak fikir panjang, beli benda yang tidak berfaedah, akhirnya membazir. Ya, makan banyak tapi beli banyak, makan sikit, lalas membazir, buang. Ya, jadi ini benda-benda yang ditegah oleh Islam itu sendiri. Ya, kena berjimat cermat, walaupun harta banyak macam mana sekalipun, ya jangan dibazirkan, lebih baik sedekah, dapat pahala. Sia-sia membazir, maka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia merupakan sahabat kepada syaitan. Ya, dan begitu juga wa ankil wa qal, benda-benda yang sia-sia, benda-benda yang tak ada manfaat. Cakap benda-benda yang lawa, benda-benda yang boleh menyebabkan tak ada dapat pahala, lebih baik cerita pasal ilmu ke, cerita pasal kesihatan ke, kongsikan benda-benda yang baik. Ini cerita-cerita lucah ke, cerita lawak, sikit-sikit boleh lah kan, dalam baca maklumat. Macam saya cerita pasal agama, kongsikan hadis ke, kongsikan apa, ya. Tapi kalau macam orang tu bahagian diet, dia kongsikan tips-tips nak diet supaya apa, makanan kita makan tu sihat, bagus. Ya. Jadi kan kita nak jadi orang yang cakap isi-isi, dah masuk dekat dalam WhatsApp tu jadi anti vaksin pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, cerita fitnah anti vaksin, macam mana tak ada sumber dan sebagainya, fitnah mufti, fitnah KKM dan sebagainya, video mana dia ambil, fakta mana dia ambil, wallahu alam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 4 pesanan Nabi. Jangan derhaka pada mak bapak, jangan banyak soal sehingga menyebabkan kita tak nak beramal dengan agama. Ketiga, jangan mensia-siakan harta, dan keempat, jangan bercakap benda yang tidak berfaedah. Cakap benda yang berfaedah, cakap benda yang perlu. Bila cakap benda tak berfaedah ni, takut-takut dia meleret kepada perkara-perkara yang boleh membawa kita pada dosa, menipu, mengutuk orang, menghina dan seumpamanya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan, sebab kita dah lagi seminit Isyak dah masuk. Jadi setakat itu saja dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah, kita mendapat pengampunan daripada Allah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.